Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita sambung lagi perbincangan kita dalam faktor reka bentuk yang kelima, iaitu bahan. Kita dah bincangkan sebahagian daripada faktor bahan ni sebelum ni. Hari ni kita akan sambung lagi, iaitu tentang logam bukan ferrous. Logam bukan ferrous ialah logam yang tidak mengandungi unsur besi. Nama pun bukan ferrous, jadi dia tak ada besi. Antara contoh logam bukan ferrous adalah aluminium, kuprum, loyang dan timah. Baik, rajah di bawah ni menunjukkan beberapa jenis logam bukan ferrous serta ciri-cirinya lah. Baik, kita tengok dulu logam yang pertama, iaitu aluminium. Aluminium ni dia mempunyai sifat mulur, lembut, ringan, mudah dimesin, konduktor haba dan elektrik, mudah dituang dan ditempa. Kita tahu aluminium ni adalah sejenis logam yang lembut dan ringan. Kegunaan aluminium ini adalah untuk pembinaan badan kapal terbang, kuali dan rangka tingkap. Ini sebahagian daripada contoh kegunaan aluminium ni. Logam yang kedua ialah loyang. Sifat loyang ni keras, mudah dimesin, konduktor haba dan elektrik, ringan, tidak berkarat, boleh lentur dan mudah dipatri. Kegunaan untuk membuat radiator, alat muzik dan juga duit shilling. Yang ketiga ialah kuprum. Kuprum ataupun tembaga. Baik, sifat kuprum ni mulur, lembut, mudah dimesin, konduktor haba dan elektrik, ringan, mudah dituang dan ditempa, tidak berkarat dan mudah dipatri. Kegunaan kuprum yang paling banyak sekali kita lihat ialah membuat kabel elektrik, periuk, sudu, komponen elektronik. Dia berkaitan dengan elektrik. Elektrik dan elektronik banyak menggunakan kuprum ni. Sebab kuprum ni ialah pengalir elektrik yang baik. Tapi ada lagi satu logam yang merupakan pengalir elektrik yang baik, iaitu emas. Dia lebih baik lagi kadar pengaliran dia daripada kuprum. Tapi takkan nak buat kabel elektrik pakai emas kot kan? Berapa mahal kabel elektrik kita nak beli nanti. Tetapi dalam komponen elektronik memang ada. Sebahagiannya menggunakan emas. Tapi kebanyakannya menggunakan kuprum lah, sebab lebih murah kan. Baik, kemudian timah. Sifat timah ni mulur. Daripada banyak-banyak logam ni, aluminium, loyang, kuprum, timah ni adalah yang paling mulur dan paling lembut. Mudah dimesin, konduktor haba dan elektrik, ringan, tidak terhakis dan mudah ditempa. Dia konduktor haba, tetapi dia mempunyai takat lebur yang lebih rendah berbanding dengan logam-logam yang lain. Kegunaan timah ini adalah untuk membuat bahan patri. Kalau kita tengok bahan patri untuk komponen-komponen elektronik adalah menggunakan timah. Begitu juga dengan pewter. Untuk buat pewter menggunakan timah. Ini adalah sebahagian daripada logam bukan ferrous yang banyak digunakan. Seterusnya, kita lihat pula bahan bukan logam. Tadi logam bukan ferrous. Ini bahan bukan logam.
Bahan bukan logam ialah bahan yang tidak mengandungi unsur-unsur logam. Dia tak ada langsung unsur-unsur logam kat dalam bahan tu. Contoh bahan bukan logam adalah seperti seramik, polimer, komposit dan konkrit. Baik, yang pertama kita lihat dulu seramik. Seramik merupakan satu bahan yang mengandungi atom logam yang diikat kepada atom bukan logam. Dalam seramik ni ada atom logam dan atom bukan logam. Baik. Ciri-ciri seramik keras dan mempunyai kekuatan mampatan yang tinggi. Merupakan penebat haba dan elektrik. Contoh seramik ialah aluminium oksida, berlian dan juga silika. Kegunaan seramik ini adalah sebagai penebat elektrik, chip komputer, komponen elektronik dan superkonduktor, fiber optik, alat pemotong, perkakasan tandas seperti singki dan mangkuk tandas. Ini dibuat daripada seramik. Yang kedua, B, ialah polimer. Ini bahan bukan logam. Polimer. Polimer ialah molekul bersaiz-besar hasil daripada gabungan molekul kecil yang dinamakan monomer. Terdapat dua jenis polimer utama iaitu plastik haba dan polimer termoset. Baik, kita tengok dekat bawah ni. Plastik haba dulu. Baik. Plastik haba ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama ialah polyvinyl klorida. Ciri-ciri polyvinyl klorida ini ialah keras, teguh pada suhu bilik, ringan, penebat asid dan alkali yang baik. Kegunaan membuat baju hujan, kemah, konduit elektrik, paip air dalam bangunan. Baik. Polyvinyl klorida ni kita biasa sebut dengan panggilan PVC. Ringkasan dia PVC. PVC tu ialah polyvinyl klorida yang paip plastik tu. Baik. Yang kedua ialah akrilat. Akrilat ciri-cirinya ialah keras, luksina, mudah dimesin dan juga penebat elektrik. Kegunaan membuat kanta. Kanta, cermin mata ni. Cermin mata buat daripada akrilat. Tingkap kapal terbang. Ni nak menunjukkan kekuatan akrilat ni. Boleh digunakan untuk membuat tingkap kapal terbang. Perspek. Ni biasa kita guna. Perspek. Dan cermin mata. Baik. Plastik haba yang berikutnya ialah polistirena. Polistirena ataupun polistrin. Ciri-cirinya mudah cair apabila dipanaskan dan mudah menjadi pejal apabila disejukkan. Kalau kita buat bungkus makanan tu kan, polistrin yang digunakan untuk buat bungkus makanan, kalau kita letakkan makanan yang panas, dia boleh cair tau. Boleh cair, dia bercampur dalam makanan. Ni bahaya kalau kita guna untuk membungkus makanan yang panas. Kegunaan sebagai bekas makanan dan juga bekas minuman. Baik, seterusnya kita lihat pula plastik termoset. Yang pertama ialah polister. Ciri-cirinya kuat, kalis air dan penebat elektrik dan haba yang baik. Kegunaan untuk membuat beg, tekstil,
pakaian panas dan layar kapal. Ni kalau biasa kita kenali dia sebagai nylon. Nylon. Boleh buat apa? Benang. Buat kain. Ya. Layar kapal. Ini kegunaan polister. Yang kedua, melamin formaldehyde. Ciri-cirinya keras dan kuat. Kegunaan untuk membuat pinggan mangkuk plastik itu. Itu ialah plastik termoset yang lebih dikenali sebagai melamin. Yang ketiga, urea formaldehyde. Ciri-cirinya keras, kuat, rapuh dan penebat haba yang baik. Kegunaan membuat soket elektrik. Soket elektrik dibuat daripada urea formaldehyde. Juga untuk membuat perekat ataupun gam kayu. Ini ialah plastik termoset. Ada 3 tadi, iaitu polister, melamin formaldehyde dan juga urea formaldehyde. Seterusnya kita lihat pula komposit. Komposit dihasilkan apabila 2 atau lebih bahan digunakan bersama untuk mendapatkan sifat bahan yang tertentu. Contoh bahan komposit ialah konkrit yang diperkukuhkan, superkonduktor, gentian kaca, gentian optik dan juga gentian kayu. Maksud dia ada beberapa bahan yang dicampurkan. Dicampurkan kemudian menjadi satu bahan yang kita namakan sebagai komposit. Baik. Yang terakhir ialah konkrit. Konkrit. Konkrit merupakan satu bahan penting yang digunakan secara meluas dalam industri pembinaan di seluruh dunia. Ia ialah hasil campuran beberapa bahan seperti simen, pasir, batu kerikil dan air. Kekuatan konkrit diukur mengikut perbezaan kadar nisbah campuran bahan-bahan ini. Baik, itu ialah tentang konkrit. Dengan itu tamat perbincangan kita tentang faktor reka bentuk bahan. Faktor reka bentuk bahan.